kepada Allah rezekikan kepada kita, mudahkan urusan kita pada pagi ini untuk sama-sama kita berkongsi ilmu. Semoga kita semua dirahmati Allah, diberkati Allah, dipermudahkan segala urusan amal ibadah kita, dimudahkan urusan kita di atas muka bumi ini, semacam-macam menjadi keledaan dan keampunan dari sisi Allah Ta'ala, insya-Allah. Jadi kelas kita pada pagi ini kita mulakan dengan kita Al-Fatihah. InsyaAllah hari ini kita masuk dalam tajuk setelah kita habis tajuk memohon rahmat Allah. Kita hidup atas bumi ini tak ada lain yang kita harapkan melainkan rahmat Allah. Maksudnya kasih sayang Allah. Jadi selepas kita memohon rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita masuk pula dalam tajuk iaitu bab amar ma'ruf nahi munkar. Maksudnya tu, kalau amar ma'ruf maksudnya kita apa? Menyeru kepada kebaikan. Nahi munkar menjauhi daripada perkara yang munkar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang bermaksud anjurkanlah kebaikan itu meskipun kamu belum dapat mengerjakannya, dan cegahlah segala yang munkar meskipun kami belum menghentikannya. Maksudnya kita ni, yang pertama Rasulullah kata anjurkan. Maknanya anjurkan kebaikan itu. Maknanya kita niat dulu untuk nak buat kebaikan walaupun kita belum melaksanakannya lagi. Contohnya lah, kita hari ni kita kata pagi-pagi kita niat, hari ni nak belanja kawan makan lah. Tapi kita tak pernah lagi fikir lagi pun nak belanja kawan makan pergi buat kedai ke, nak belanja kawan makan ajak datang ke rumah ke. Jadi maksudnya kita belum lagi ada perancangan itu, tapi niat tu dah ada. Jadi Rasulullah anjur kepada kita apa-apa benda kebaikan tu kita niat je dulu pun dah dapat pahala. Manakala dia kata untuk goda perkara yang munkar, selagi kita ada usaha. Maksud dekat sini dia kata meskipun kami belum menghentikannya. Maksudnya walaupun kita dalam melakukan perkara-perkara yang Allah tak suka, tapi kita ada rasa dalam hati kita, ya Allah, bilalah aku ni nak berubah, ya Allah, bilalah aku nak jadi baik. Maksudnya selagi belum henti, walaupun kita belum menghentikan perbuatan kita itu, tapi kita dah ada niat ataupun rasa untuk berubah. Jadi dia kata ajar dan juga dia kata tegahlah segala yang munkar meskipun kamu belum menghentikannya. Maksudnya walaupun kita belum lagi menghentikannya, maknanya belum lagi berhenti buat perbuatan tu, tapi kita ada usaha untuk mencegah. Caranya itulah kita bercakap-cakap dalam hati kita kan. Aku ni Allah belajar dah. Kan?
Peringatan dapat dah. Peringatan ada dah. Tapi kenapalah punya masih lagi tak boleh nak buat dia menjadi orang yang baik. Itu adalah salah satu daripada usaha kita untuk mengelakkan kita terus-terusan melakukan kemungkaran. Yang jadi masalah kita ialah apabila kita melakukan kemungkaran tapi kita tak ada rasa bersalah pun. Kita tak ada rasa bersalah dan kita tak ada rasa pun nak menghentikannya. Itulah yang paling rugi kita. Kan? Kita perempuannya bila kita ingat, ya Allah, mengumpat ni dosa besar. Kan? Mengumpat ni dosa besar. Astagfirullahaladzim. Aku tak nak buat lagi dah. Esok buat lagi. Adalah peringatan itu ada pada diri kita. Bukan kita ikut aja. Kan? Bila kita sakit hati dengan orang, kita ikut sungguh sakit hati kita tu sampai kita boleh membenci orang lain. Itu tak boleh. Sebab Rasulullah ajar pada kita, kalau nak melakukan kebaikan, niat dulu pun dah dapat dah dia punya ganjaran pahala. Tapi bila kita melakukan kemungkaran, walaupun kita belum berhentikan lagi, tapi sentiasa ada dalam diri kita, iaitu rasa bersalah. Rasa bersalah, walaupun kita tak berhenti lagi, rasa bersalah, rasa nak taubat, rasa nak berhenti, tapi tak berhenti lagi lah. Tapi itu adalah yang dianjurkan kepada dalam hidup kita oleh Rasulullah SAW. Sebab Rasulullah tak nak kita hanyut terus. Hanyut terus, kan? Bila kita kedekut, memang kedekut sampai mati. Kan? Ada orang macam tu, kan? Ada kedekut, sikap dia kedekut sangat sampai mati kedekut. Tapi orang kedekut sampai mati ni, dia punya reta ni tak jadi apa kebaikan pada dia pun. Tengoklah, orang kedekut, dia punya reta tak jadi apa kebaikan pada dia pun. Kita bayangkanlah, bila kita ada dunia ni, kita tak reti nak berbagi-bagi, kan? Kita tak reti nak bersedekah, kita tak reti nak buat wakaf. Agak-agaknya lepas kita mati, ada ke orang nak buat untuk kita? Tak ada. Habis-habis orang berebut harta kita. Lahan awak takut apa? Waalaikumsalam. Bila orang berebut harta kita, setiap bulan tak ingat untuk kita. Tak ada pun nak hantar Fatihah ke, tak ada ke nak sedekahkan untuk kita, ambil daripada bahagian harta kita ni, diwakafkan, niatkan untuk kita. Tak ada. Sebab kita hidup sendiri pun tak reti nak ingat hak-hak orang lain. Bila kita dah mati, ada ke orang nak ingat untuk kita? Mustahil orang nak ingat untuk kita, kan? Kita sendiri tak nak buat. Sebab pokoknya dulu Ustazah dah cakap dah, yang awal-awal kita belajar dulu, pokoknya asasnya tunggal terasnya mesti kita dulu. Mesti kita dulu buat. Kalau kita tak ada terasnya, takkan masuk yang lain-lain. Ingat yang tu. Biar kita jadi teras pada buat kebaikan, buat sedekah, amal jariah ni, biar kita. InsyaAllah bila kita dah meninggal nanti, orang lain mudah nak buat itu. Anak-anak kita ingat, dia nampak bang kemah kita, ya Allah, bang kemah mak ni, kalau mak hidup dulu, mak tak kisah pun. Kan? Mak tak kisah pun bang kemah ni. Bila rasa dia nak jual, dia jual je. Dia nak tolong orang ke apa, kan? Jadi dengan itu anak kita ingat benda-benda yang baik tentang kita. Dia akan buat juga untuk kita. Mungkin dia dibalik kata, kita ambil sikit je lah, seorang satu je bang kemah mak ni, kan? Yang lain ni kita jual, kita wakafkan. Ada yang macam tu. Sebab tu kita atas dunia ni, hidup ni, buatlah banyak-banyak baik. Buat banyak-banyak kebaikan. Supaya kita selepas kita mati, banyak kebaikan orang lain boleh buat untuk kita. Terutamanya di keluarga kita lah, kan? Okey. Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang bermaksud, sesungguhnya di antara manusia itu ada yang menjadi pembuka untuk kebaikan dan penutup dari kejahatan. Dan ada juga manusia yang menjadi pembuka kejahatan dan penutup kebaikan. Maka sesungguhnya beruntunglah bagi orang-orang yang dijadikan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pembuka kebaikan dan binasa bagi orang yang dijadikan Allah Subhanahu Wa Taala pembuka kejahatan itu di tangannya. Maksudnya
Rasulullah kata kat kita, kita ni hidup biarlah jadi pembuka kepada kebaikan, penutup kepada kejahatan. Minta lindung kita ni daripada menjadi punca kepada kejahatan. Apa dia maksudnya kita yang mulakan, yang membuka pintu kebaikan? Contoh, kan? Contoh kita ni, bila kita hidup atas muka bumi ini, kita suka buat baik. Kita suka buat baik. Bila kita suka buat baik dan kita suka minta orang lain juga buat orang lain buat baik, mungkin perbuatan kita itu boleh menjadi idola pada orang lain. Jadi idola pada orang lain. Contohnya sikap kita, akhlak kita, ibadah kita, kerja-kerja amal kita. Orang suka tengok kita. Orang cakap, bagus dia, nak ikutlah dia. Kan dia tak banyak kita pun, tapi orang kata dia sentiasa melakukan kebaikan. Ya Allah, besarnya pahala bila kita dapat melakukan satu kebaikan. Okey. Jadi maksudnya kita biarlah kita jadi punca pada kebaikan itu untuk jadi ikutan pada orang lain. Kau sudah pernah kita sebelum ni, kalau kita ni ahli Al-Quran, cintakan Al-Quran. Bila kita cintakan Al-Quran, kita duduk kat mana pun tak bawa kita punya mushaf tu, kita pakai handphone. Tak dapat pakai handphone, kita pakai kat mulut kita apa yang ada. Mungkin itu boleh menjadi contoh pada orang lain. Pada orang lain. Dia cakap dalam mungkin orang cakap hajah tu banyaknya tak berhenti dia kurang cakap, tapi dia lebih banyak membaca Al-Quran. Kalau lah itu jadi ikutan orang, kita akan dapat pahala yang takkan putus. Tapi kalau kita jadi punca kejahatan ataupun punca kita yang memecah belahkan orang lain, selagi benda itu tak berbaik, selagi benda itu tak bersatu, selagi itulah dosanya mengalir pada kita. Kalau kita mati sebelum sempat menyatakan benda yang benar, apa berlaku kat kita? Siapa yang seksa? Bukan kita. Kita yang seksa. Sebab itulah Rasulullah SAW ingat ambil kita, biarlah kita ni jadi punca kepada kebaikan dan penutup pada kejahatan. Kita galakkan nak diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang Allah tak suka. Dan dengan itu kita mengajak kawan-kawan kita, kan? Bila misalnya kata kawan-kawan kita lain macam dia mulut dia, lain macam dia perangai dia, kan? Kita orang kata dengan ikhlas hati, kita ajak kawan kata, mudah-mudahlah kita, kan? Kita pun lah Allah tak tahu berapa hari je lagi hidup atas muka bumi ni. Sanggup ke nanti kita mati seolah-olah kita diseksa bagaikan memakan daging saudara kita yang dah mati. Nak ke? Sanggup ke? Kita cakap dengan kawan kita macam tu, kan? Jadi bukan peringatan itu kawan kita ingat sampai bila-bila. Sampai bila-bila. Malahan kita menjadi penyebab kawan kita berubah. Kan? Jangan suka sangat dengar gosip orang. Gosip sedap kan? Kita gosip kan? Gosip sedap je dekat ya. Bonok sangat gosip ni. Tapi elakkanlah gosip ni. Sebab gosip ini adalah salah satu daripada aliran fitnah sebenarnya. Kalau tak betul gaya dia jadi fitnah. Kita pula benda tak tahu jumpa kali forward. Kalau kita bayangkan yang baca tu berapa ribu orang yang baca. Yang kita pun forward. Sebab tu kita kalau ada benda info yang masuk dekat handphone kita itu, kalau kita rasa benda ni tak bagus, tak baik, diamkan saja. Kalau kita ada grup WhatsApp, kan? Kalau benda tu kita kata tak betul, rasa tak bagus masuk dalam grup kita, terus terang tulis dalam tu. Rasanya kan ini tak baguslah, kita nak panjang-panjangkan, kita stop kat sini saja. Kita batalkan saja, kan? Kita delete saja, boleh? Bila okey lah, bila orang macam tu, kita dah cukup, kita dah menyelamatkan. Katalah satu grup tu ada 40 orang kita dah selamatkan. Tapi kalau kita biarkan 40 orang ni pula bukan 40 orang saja, dia akan berpanjang pada 80, pada 160, panjang.
Jadi kita nekatkan diri kita, kita jadi pembuka kebaikan, penutup kepada kejahatan. Sebab Rasulullah kata binasalah. Binasalah bagi yang dijadikan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pembuka kejahatan. Rasulullah dah ingat Nabi kita. Kalau kita tak nak binasa, kita tak nak siksa, janganlah jadi pembuka kepada kejahatan walaupun perkara kecil. Okey. Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah dekat sini tak tulis pula surahnya. Ya, sekali. Kadang dia tak tulis surah. Kita duk carilah surah. Sebab kita kalau kita baca Quran ni, kita nak baca tafsir. Ni saya ingat kan kalau kita tak tahu itu surah apa, kena cari. Sebab ini adalah ayat Allah. Ayat Allah. Jadi bila ayat Allah, maknanya yang kita baca ini adalah Allah yang turun kepada kita. Sebab tu kita kena cari surah apa, ayat berapa, supaya kita tak menjadi kesilapan. Iaitu di surah At-Taubah ayat 67. Okey. Yang bermaksud dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan. Maknanya orang beriman ni bukan kira lelaki, bukan kira perempuan. Lelaki perempuan dia panggil orang yang beriman. Dan dia kata setengahnya menjadi penolong bagi setengah yang lain. Mereka menyuruh berbuat kebaikan dan melarang daripada berbuat kejahatan. Betul tak? Kita ni Allah jadikan kita ada lelaki, ada perempuan. Pasangan hidup kita pun sama, betul? Ada lelaki, ada perempuan. Kenapa Allah pasangkan kita? Kenapa Allah pasangkan kita? Sebabnya Allah Ta'ala kata kat apa kat sini? Dia kata, wahai orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagai setengahnya menjadi penolong bagi setengah yang lain. Maknanya kita hidup yang ada pasangan ini, kalau seorang lagi buat salah, seorang lagi kena betulkan. Jangan berpegang pada ego masing-masing. Tapi yang jadi masalah kita ni ialah kita ada ego masing-masing. Ada ego masing-masing. Orang ni tegur, kita rasa tak senang hati. Bila pula kita tegur orang, kita bukan tegur, tapi kita kutuk. Kita ni ada dua tegur dengan kutuk. Kita ni nak betulkan orang tu, tapi kita kutuk orang tu. Contohlah kan, kita ni nak tegur orang tu. Contohnya, orang tu suka sangat bila makan-makan je, belum makan lagi dia dah bungkus dulu. Ni biasa kan kita. Jadi bila suka bungkus dulu sebelum makan, agak-agaknya kita ni nak tegur ke nak kutuk dia? Biasa kita kutuk dia dulu tak? Biasa kita kutuk dia dulu kan? Dia jangan kita jangan kutuk orang. Walaupun kita tahu benda tu dia buat salah. Kita ada hak menegur saja, bukan kutuk. Menegur macam mana? Yang boleh menegur itu biasanya lah ketua kita je. Ketua kita je menegur. Bukan ada 10 orang nak tegur. Tak boleh. Benda-benda macam ni tak boleh ramai-ramai tegur. Dia kena seorang je. Mungkin mula-mula ketua kita cakap, okey ya, kita ni sebab majlis ni kita makan dulu puas-puas. Kita makan dulu puas-puas. Jika sekiranya ada lebih, kita bungkus seorang sikit. Itu pertama. Warning daripada teguran daripada ketua. Tapi masih lagi berlaku lagi. Okey, mungkin ketua boleh cakap belakang kedua. Memandangkan masih lagi berleluasa sikap kita. Kan? Sikap kita. Mulai bulan depan contoh program kita tidak akan buat idam.
Tu dia cakap. Bungkus terus. Jangan layan dia. Bungkus terus. Layan dia. Jadi orang ambil je. Bungkus soal satu. Tapi ada masalah juga. Bungkus orang lain ambil satu, dia ambil 3. Orang ambil sikit dia Jadi banyak. ketiga buat apa? Ketua cakap kat depan dah. Memandangkan. Okay, contoh kan. Idah tak boleh, bungkus tak boleh. Kita hentikan buat idah. Hentikan buat idah. Dengan itu mungkin boleh menjadi kebaikan pada semua orang. Lepas tu dia orang mestilah cakap. Masing-masing AJK pun cakap, tak boleh lah kak. Kita dah biasa ada kejadian. Jadi orang yang sikap dia tadi suka muka-muka, dia akan berhenti. Kalau tak berhenti juga tak tahu. Biasa orang kalau ada 3 kali kena sound ni biasa tak buat dah. Dia tak buat dah. Sebab tempat ustazah pun sama kesnya. Sama kesnya. Di mana-mana. Bukan kata perempuan. Yang lelaki pun sama. Yang lelaki kadang-kadang kita pergi dapur kan. Kita pergi dapur. Kan ada dapur kan. Tengok atas dapur ni apa ke benda lah. Tutup. Rupanya dia dah sorokkan dia. Dah siap ambil dah. Dia siap ambil dah. Jadi saya buat cara ni lah. Cara yang ni. Saya cakap dengan pengurusi surau. Cakap pengurusi kena buat tindakan. Mula buat ini, 2 buat ini, 3 buat ini. Lama kita yang surau tak ada buat jamuan. Memang tak buat pun. Dah lama-lama dia orang pun cakap lah pengurusi tak bestnya lah, kita dah biasa pengurusi ada apa-apa ada jamuan kan. Okey, tak apa, kata 2 bulan lepas tu okey kita buat. Kalau masih lagi ada stok sampai bila-bila mesti kata alhamdulillah sampai sekarang teratur. Bila dah siap kemas-kemas semua, mana bahagian lebih kita siap seronggokkan setempat dulu. Macam lauk ke nasi ke kuih, satu meja kita letak. Okey, lepas tu kita war-warkan. Siapa yang nak ambil, siapa yang nak sampai. Aman damai. Jadi ini maksudnya kita buat apa tadi? Kita punca pada kebaikan dan melarang penutup pada kejahatan. Kita yang bersiap dia dah ada. Jadi inilah dia yang termasuk juga dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala ini, di mana dikata sebahagian menyeru kepada kebaikan dan sebahagian lagi melarang kepada kemungkaran, iaitu kita lelaki dengan perempuan. Tak lelaki tak perempuan, mesti ada kesilapan. Tapi kita jadi penyokong di antara satu sama lain. Okey. Lepas tu dia kata mereka mendirikan solat dan membayar zakat serta taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa lagi Maha bijaksana. Maknanya bila kita dapat mencegah diri kita ini daripada perkara yang bukan, daripada perkara yang Allah benci, maka dia kata kita akan menjadi orang yang mendirikan solat, tak boleh. Tapi dia memang sama. mengeluarkan zakat. Itu apa nama tu? Rukun apa? Rukun Islam. Barulah kita boleh menegakkan rukun Islam. Selagi kita tak boleh nak bahagikan diri kita ini di antara kebaikan dengan kejahatan, maka masa jawabnya ialah kita masih lagi belum dapat menyempurnakan solat kita, zakat kita, ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Sebab orang yang boleh taat, orang yang boleh khusyuk dalam solat ialah apabila ia boleh meletakkan diri dia, iaitu sentiasa menyuruh kepada kebaikan dan melarang daripada melakukan kemungkaran. Okey. Firman Allah Subhanahu Wa Taala lagi, iaitu dalam surah Ali Imran ayat 110. Yang bermaksud orang-orang munafik, lelaki dan perempuan. Apa makna orang munafik? Orang yang berpura-pura. Kan, orang berpura-pura. Maksudnya depan kita nampak warak sangat. Warak sangat.
sangat. Tapi belakang kita dialah pengkhianatan. Mana yang Allah larang tu dia nak buat. Mana yang Allah suka tu dia nak tinggalkan. Itu dipanggil orang munafik. Setengahnya adalah sama dengan setengahnya yang lain. Mereka masing-masing menyuruh dengan perbuatan yang jahat dan melarang daripada perbuatan baik. Ini adalah orang munafik. Tak kira lelaki ke perempuan. Lelaki pun sama, perempuan pun sama. Asal sikap kita ini tak suka pada yang baik, suka pada yang jahat, maka kita dipanggil orang munafik. Kan? Okey. Dan katanya lagi ada kata mana firman Allah, dan mereka pula menganggap tangannya, iaitu baqil kedekut. Maksud kita, usaha kita yang mula-mula tadilah, mereka telah melupakan. Mereka telah melupakan, yakni tidak menghiraukan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala melupakan, yakni tidak menghiraukannya. Mereka sesungguhnya orang-orang munafik itu, mereka lah orang-orang yang fasik. Orang yang fasik adalah orang yang sesat. Fasik itu adalah sesat. Fasik. Fasik itu sesat. Munafik itu berpura-pura. Jadi kalau kita tak nak tergolong dalam golongan yang Allah sebut ini, maka kita jadilah orang yang menyeru kepada kebaikan. Fasik. Fasik. Allah Subhanahu Wa Taala memuji umat ini di dalam ayat Al-Quran. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran ayat 104. Dia kata, kamu, yakni wahai umat Muhammad. Siapa tu? Kita lah kan. Adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedah untuk manusia. Kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah, yakni buruk dan keji. Serta kamu pula beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar iman. Faham tak? Dekat sini Allah Taala menyeru kepada umat Muhammad, iaitu kita ni lah, umat Muhammad. Dia kata, Allah Ta'ala berfirman, adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedah umat manusia. Maknanya Allah jadikan kita ini sebaik-baik umat untuk jadi faedah kepada manusia yang lain. Lepas tu kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah. Siapa yang tunjuk kat kita ni? Iaitu junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dekat sini Allah berfirman, dia kata wahai umat Muhammad. Kita ni lah umat Muhammad. Maksudnya dihantarkan Rasulullah SAW itu mengajar kepada kebaikan, mencegah daripada kejahatan. Maksudnya Allah hantar Rasulullah SAW kepada kita ialah sebagai contoh, sebagai teladan, sebagai panduan. Kalau tak kita nak ikut siapa? Kan? Kalau tak kita nak ikut siapa? Kalau tak ada Allah turunkan, iaitu manusia yang bergelar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jadi panduan kita, hidup kita ini, akhlak kita ini, amal kita ini, kita semua berpandukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mengaku kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kena buatlah apa yang Rasulullah tunjukkan dan jauhkan diri daripada apa yang Rasulullah ingatkan untuk dijauhkan. Boleh ke? Macam ada sebab ustazah ada satu
Abang Ipak sekarang ni sedang apa sedang Benda-benda semua kita tahu dia satu tu. Ni Semua dapat mesti kisah pun kau tak tengok. betul. Okey. Maknanya dekat sini ialah seterusnya firman Allah Subhanahu Wa Taala lagi. Dan katakanlah ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu beriman sebagaimana yang semestinya. Tentulah yakni iman itu menjadi baik bagi mereka. Tetapi di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka orang-orang yang fasik. Maknanya ahli kitab iaitu ahli kitab ni iaitu orang Yahudi dan Nasrani. Kita panggil ahli kitab. Jadi dia ni adalah golongan yang dia kata antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka orang-orang yang fasik. Biasalah orang Yahudi kan, dia memang ahli kitab, tetapi dia orang menolak apa yang ditetapkan di dalam kitab-kitab. Maksudnya kita jangan sangka macam kitab Injil kan, kitab Injil. Kalau kita baca kitab Injil itu, maksudnya kitab Injil itu turun pada siapa dulu? Nabi siapa? Nabi Isa kan? Nabi Isa. Mustahil lah Allah Ta'ala turunkan kitab Injil itu kepada Nabi Isa mengajar kepada keburukan. Betul tak? Tapi yang menyebabkan kitab Injil itu berubah ialah perbuatan siapa? Perbuatan manusia. Sebab itulah Allah Ta'ala kata ahli kitab ini sama ada Yahudi atau Nasrani ini ada di kalangan mereka beriman, tapi kebanyakan mereka menjadi orang fasik. Fasik ni adalah orang yang sesat. Jadi patut kita tengok orang Yahudi ni kebanyakannya adalah orang yang sesat, yang menolak agama Islam. Dia percaya dengan kitab, tapi dia menolak apa yang diperintahkan. Macam sesaat dia juga ada sembang dengan satu mubalik Kristian. Dia cakap dalam kitab Injil pun jelas menunjukkan orang-orang beriman ini, dia kata tak dibenarkan minum arak, tak dibenarkan berjudi, kan? Tapi saya tanya dia, kenapa bangsa ni banyak minum arak, banyak main judi? Sebab dia kata serupa jugalah dengan Al-Quran. Al-Quran menyeru kepada kebaikan. Tapi kenapa ada juga orang yang menolak? Jadi maksudnya cuma dia orang ni ialah bila orang Kristian ini yang saya faham, dia orang menganggap Nabi Isa itu Tuhan. Kan? Dia kata anak Tuhan dengan siapa? Dengan Maria. Itu yang jadikan dia orang jadi orang sesat. Tapi dia boleh terima apa yang ada tu. Maksudnya mubalik ni dia macam nampak macam warak sangat lah. Bayangkan dia tak nak kahwin, dia tak nak kahwin, dia tak minum arak, dia tak berjudi, dia tak buat semua benda yang tak elok ni, dia tak buat kan. Tapi cuma satu je, iaitu dia orang terkeluar daripada Islam. Tersesat. Itu kita panggil orang fasik. Kita tengok ahli ahli kitab ni memang orangnya bagus, orangnya baik, cuma dia tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu Wa Taala lagi dalam ayat yang lain, iaitu surah Ali Imran ayat 104, yang bermaksud, dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru, yakni berdakwah kepada kebajikan, iaitu mengembangkan Islam.
dan menyuruh berbuat segala perkara baik serta melarang daripada segala salah, iaitu buruk dan keji. Dan mereka bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya. Jadi kalau kita nak masuk dalam golongan orang yang berjaya di dunia maupun di akhirat, kita jadilah kepada golongan apa tadi? Golongan yang sentiasa berdakwah. Berdakwah ini adalah maksudnya menyeru kepada kebaikan. Ada ke orang berdakwah menyeru kepada kejahatan? Ada kan? Banyak kan orang-orang berdakwah ni. Macam contohlah, kita panggil tabligh. Tabligh tu maknanya menyampaikan kan? Tabligh tu yang menyampaikan. Jadi kalau kita tengok orang-orang tabligh ni, kita jangan panas sinis pada dia. Kita letak diri kita, kalau kita sanggup tak pergi ketuk pintu rumah orang? Tak sanggup kan? Tak sanggup. Tapi dia orang buat. Dia orang buat. Dia tak ada rasa malu, tak ada rasa apa pun. Habis-habis kalau orang maki dia pun, dia cakap apa? Jemputlah datang. Dia tak akan cakap ni, pada mana-mana tak ada. Dia orang punya apa orang kata, keyakinan dia orang pada dakwah. Kita sendiri pun tak sanggup kan. Kita nak ajak kawan kita pergi masjid, kita tak sanggup. Betul tak? Kita takut orang cakap, alah kau nak pergi je lah, pergi orang kan. Kecuali lah kawan-kawan yang biasa kita ni, yang tak berapa nak biasa. Dia orang tu kenal ke kita? Tak kenal pun. Tapi dia ketuk pintu rumah kita. Dia ketuk pintu rumah kita, nak ajak solat berjemaah. Kita kawan-kawan kita sama kita kan. Ini pula dengan orang tak kenal kan. Jadi maksudnya kita jangan panas sinis pada orang-orang tabligh. Dia orang bisik, tabligh motor lah, kan. Jangan kan. Dia orang berjuang sanggup tinggalkan anak isteri dia dekat rumah untuk nak datang berdakwah kan. Jadi kalau kita nak masuk dalam golongan ini, dia kata yang pertama kita kena berdakwah. Lepas tu yang kedua ialah mengembangkan agama Islam, menyuruh kepada segala perkara baik, melarang kepada perkara-perkara keji. Maka masuklah kita ke dalam golongan orang-orang yang berjaya. Di samping itu Allah Subhanahu Wa Taala mencela orang-orang yang tidak suka mencegah kemungkaran dalam ayat yang berbunyi firman Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dalam surah Al-Maidah ayat 63, yang bermaksud alangkah baiknya kalau ketua-ketua agama dan pendeta-pendeta mereka melarang mereka dari mengeluarkan perkataan-perkataan dusta dan dari memakan harta yang haram. Sesungguhnya amatlah buruk apa yang mereka telah kerjakan. Maksud dekat sini firman Allah yang pertama, dia kata alangkah baiknya kalau ketua-ketua agama. Ketua-ketua agama tu siapa kalau kita kat negara begini? Yang jadi ketua kita lah. Tak kisahlah agung ke, raja ke, menteri ke, Perdana Menteri ke, bos pejabat ke, tak kisah. Itu dipanggil ketua. Ataupun pendeta ni lah macam bangsa lain lah kan. Dia kata yang melarang mereka dari mengeluarkan perkataan-perkataan dusta. Tapi masalahnya kan? Bila kita jadi ketua, biasanya kita boleh jaga mulut tak? Biasa kita tak jaga mulut. Kita tak jaga mulut. Kata mengata, keji mengeji, mengumpat, itulah jadi amalan kita kan? Itu jugalah kalau kita jadi bos. Jadi bos tempat kerja, apalah salahnya? Kalau misalnya kata betul lah nak buah kita salah kan, dengarlah dulu penerangan dia tu. Jangan terus kutuk dia, terus lepas ranah dia. Ya Allah, sebab tu tak ada kata wahai ketua-ketua ni, meja kita ni kalau jadi ketua, kita kena menarik kepada
kebaikan, mencegah pada keburukan. Terutamanya ialah perkataan-perkataan yang keluar daripada mulut kita. Kenapa Allah Ta'ala berkata ketua ni perkataan yang berkaitan dengan mulut? Biasanya yang boleh bercakap ni ketua je, betul tak? Ketua muslimah dia je boleh cakap. Ya tak? Ketua jabatan dia je boleh cakap, kita tak boleh cakap. Walaupun kita sebaya umur dengan dia, setara dengan dia, kan? Kita punya pangkat setara dengan dia, tapi sebab dia ketua jabatan, dia je boleh cakap. Jadi kalau ketua ni cakap tak betul, bagaimana nak buat dia? Ya, sebab tu Allah Ta'ala ingat daripada kita. Sebab dia kata kepada ketua-ketua, hendaklah menjaga mulut, kan? Jaga mulut. Itu jugalah ketua keluarga, kan? Ketua keluarga sama jugalah kena. Kita kata janganlah mengeluarkan perkataan-perkataan yang dusta. Janganlah mengeluarkan dia kata kata hina. Kata hina mana mengatalah, Dan dia kata memakan yang haram. Sebab tu Allah Ta'ala dia dah tahu dah apa umat yang dijadikan ni, hamba-hamba yang dijadikan ni, kalau dia diletakkan jadi ketua, kalau tak ada iman, inilah juga orang yang akan memunangkan anak-anak buah dia. Anak buah baru dapat kabinet, bos dapat gajah. Kan? Gajah dapatnya. Jadi macam mana nak betulkan anak buah dia? Ini yang Allah maksudkan. Dia kata jangan makan benda yang haram. Bagi ketua memang mudah kita ni nak terlibat dengan perkara-perkara yang haram. Betul. Kadang-kadang kita kesian dengan orang yang tak boleh nak elak. Tak boleh nak elak kan? Betul. Dia Allah Akbar, kadang nangis, setiap hari nangis, malam-malam hari. Minta dengan Allah macam mana nak buat. Dia tak boleh nak elak. Dia tak boleh nak elak. InsyaAllah kalau kita mengadu dengan Allah, Allah akan bagi jalan. Lepas tu dia kata sesungguhnya amatlah buruk apa yang mereka telah kerjakan. Jadi kalau kita tak nak tergolong dalam ketua-ketua yang munafik, ketua-ketua yang fasik, kita kenalah jaga iman kita. Jadi ketua ni kena kuat iman. Betul tak? Kuat iman. Jadi ketua jabatan. Ketua jabatan ni apa kerja dia sebenarnya? Kerja dia ialah menyelaraskan anak-anak buah, menyelaraskan kerja-kerja anak-anak buah. Contohlah, kita biasanya kerja dia ada berkumpulan. Kita pejabat ni ada berkumpulan. Dia kena ikhlas, dia kena jujur dengan setiap anak-anak buah dia. Bukan pilih itu kadang-kadang kita tengok kan kat jabatan. Kadang kita tengok akak punya lama dah. Lama dah, 2 tahun dah. Tetap dekat status dia kerana capu. Kita panggilkan capu. KC dipanggil KC. Kita kat pejabat memang kita kenal dah. Kalau tanya dia kerja apa? KC. Maksudnya kerana dia itu nama KC. Orang kecil tu pun tahu KC ni apa. Dia kasih kita. Bukan, kita KC. Jadi Jadi bila ni sepatutnya sebagai ketua bahagian jabatan, dia kena buat penilaian okey, penilaian kerja, penilaian jasa, penilaian jasa. Kalau kita tengok orang tu dah kerja 30 tahun, takkan tak boleh naikkan dia punya status. Tapi banyak berlaku. Sampai pencen KC lah juga. Budak yang baru-baru masuk ni, yang gedi ni, naik pegawai. Jadi orang yang dekat bawah ni rasa apa? Terhina. Rasa hari tu yang nak berhenti. Mungkin dia duduk dekat lampu tu. Jadi kita kalau katalah ada keluarga kita, dia dah ambil anak kita boleh naik. jadi ketua jabatan. Betul tak? Cakap dekat dia. Dia
Dia tidak Ingat tulisan kata dia, orang. tanggungjawab dia. Dia kena ada timbang rasa. Ada ikut kelulusan. Tak, memang ikut kelulusan. Tapi kita bayangkan budak yang baru masuk, memang dia baru melayu. Budak baru masuk, dia pandai buat kerja, tak kerja. Dia tak pandai buat kerja. Siapa yang kena suruh Sarah saja budak tu? Dari cabut. Casey. Ya. Sebab kan pengalaman kita dengan pengalaman orang yang bekerja, orang lama-lama ni bekerja, banyakkan tu mulai. Itulah usaha kami jadi Casey. Budak baru masuk, kita train dia. Budak baru masuk, train lagi. Kita tetap dekat situ usaha. Sebelah mata pun bos tak pandang kita. Tak apalah Kak. Kalau dah memang rezeki kita, Allah Ta'ala bagi kita yang itu je lah. Tak usah nak ambil hati sangat. Hai, ya Allah, cakap senang lah susah. Betul. Kan? Tapi kata jangan jadi mudarat pada akak. Jadi akak tak jadi ikhlas bekerja. Akak kena ingat kabar, bila akak tak ikhlas bekerja, pendapatan akak tu macam mana? Kan? Kita memang terasa hati, tapi kita jangan buat kerja tak ikhlas. Bila tak kerja tak ikhlas, pendapatan kita itu akan menjadi buruk pada kita balik semula, pada ahli keluarga kita balik semula, kan? Jadi maksudnya dekat sini Allah ingatkan pada kita, bagi orang yang ada status ketua, tak kisahlah ketua apa pun, kan? Ketua masak, bukan ketua masak kat dapur. Kita ni ketua apa? Ketua tukang masak kat dapur, betul tak? Ingat senang jadi ketua tukang masak kat dapur ni. Ustaz, Nak masak apa je lagi? fikir menu satu. Lepas tu perjalanan kita untuk nak menjadikan menu tu nyata satu. Nak menjadikan makanan tu berkat pada keluarga kita satu. Nak? Ya. Nak mencari yang halal, menjauhkan daripada yang haram. Semua tanggungjawab kita. Ingat senang jadi ketua tukang dapur. Betul. Ingat. Nama kita kata Allah. Kita ada dapur je. Kan? Orang tanya, kerja ke? Kita tak kerja, kita ada dapur je. Dia dah tahu, yang duduk dapur ni sebenarnya sangat mulia. Kenapa sangat mulia? Dia membekalkan tenaga pada orang lain. Betul tak? Bila dia membekalkan tenaga pada orang lain, dia memilih pula yang halal daripada yang haram, yang berkat kepada yang tak berkat. Orang yang makan itu mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu orang yang makan itu semakin taat pada Allah. Ya Allah, ya dia kata. Sebab tu kita jangan berkira sangat pasal masak. Ya. Ingat tu, Marah ingat. bunyi je dah. Marah bunyi. Memang. Betul. Kita masak. kan? Kita tengok dekat keluarga kita. Kita tengok keluarga kita. Kalau kita kata kita malas nak masak, kita malas sangat nak masak ni. Kita masak nasi panas-panas. Kita gorengkan bilik, bawang lebih sikit. Potong cili kan? Ya. Lepas tu tenyih cili dekat kicap. Lepas tu kita hidang. Mana lagi banyak dia makan? Betul tak? Ahli keluarga kita banyak beria-ria dia makan. Kenapa dia beria makan? Pertama sekali, ikhlas kita. Yang kedua, berkat. Sebabnya berkat macam mana? Kita masak dengan selawat kan? Ikhlas lah. Kalau tak ikhlas, hancur lah. Tak, adik keluarga tak nak makan. Tak, itu tak ada masalah ni semua dalam hidup. Kan? Itu masalah itu bukan kita punya lagi dah. Itu hak dia lah. Itu dijawab lah dengan Allah Ta'ala. Kita punya tanggungjawab selesai dah. Kita pula dengan berselawatnya, dengan apanya, dengan basuh berahnya berselawat. Lepas tu nak tinggi nasi Fatihah. Betul tak? Jadi kita dah siap dah buat semua dah tu. Itu dia namakan keberkatan. Kita jangan rasa rendah diri. Kita jadi ketua dapur. Kita letakkan diri kita ini adalah orang yang paling bahagia. Bahagia kita. Sebab bila kita nampak anak-anak kita berjaya, bila kita nampak anak-anak kita taat pada Allah, bila kita nampak pasangan kita baik, taat pada Allah, kita yakin itu adalah hasil air tangan. Okey.
jawab dengan Allah. Kau tak kata kita tak boleh memuat. Kita boleh memuat. Contoh cara masak. Sebab kita biasa buat benda ni kan. Masak bagai nak buat, kita dah masak. Lepas tu kita boleh tidam lah. Datang orang, masak apa mak? Ni je masak dia. Sabar tak ada mak, sabar. Kita masak kari kan? Dia nak kan? Sabar. Lepas tu, dia habis. Kesak ni kan? Seronok nak makan lah konon. Datang lagi seorang. Wih, sedapnya kari mama. Kan? Tak ada ulam ke mak? Ulam. Kan? Okey. Tapi dia makan tak? Dia makan kan? Datang pula cik abang kita. Datang buka. Kari. Kan? Tapi dia makan tak? Makan. Makan. Dia makan. Lepas dia kata tadi kari kan? Yang itu kita terima je yang situ. Boleh? Orang yang cakap ni bukan tentu betul. Tapi betul. Kalau kita berkata-katalah Allah Ta'ala uji kita. Kita dapat macam masak dia. Tapi ahli keluarga kita macam aku tak acun nak makan kan. Kita jangan kata tak apa. Mungkin bukan rezeki. Tanya pada ahli keluarga kita, bang, betul ke abang tak nak makan? Abang nak lauk lain ke apa ke? Okey. Anak-anak kita pun cakap tak nak. Okey. Sekarang ni macam ni lah bang, sebab saya dah nak masak. Saya dah masak tapi tak ada orang yang nak makan. Jadi daripada benda ni membazir, saya nak sedekah pada orang lain. Jangan marah. Tak apa je. Tanya elok-elok. Kalau dia kata, okey. Biasanya bila kita kata sedekah orang lain, lepas tu dia tahu dah kita takkan masak lagi dah. Dia akan makan. Ustazah dia kat rumah tu. Saya cakap Ustazah, kalau hari ni tak nak makan, esok saya tak masak. Tekun suruh makan. Betul juga. Sibuk gitu. Dia kena macam tu. Kena ugut-ugut sikit. Ugut-ugut sikit. Semua tekun Sebab makan. dia, kalau saya kata, saya dah letak atas meja tu, dah hidang semua kan. Abang tengok, anak tengok, tak ada ni. Okey. Sekali lagi mak tanya, nak makan ke tak nak makan? Abang nak makan ke tak? Ke abang nak pergi makan kat luar? Dia diam je lah kan. Untuk anak-anak lah. Korang nak order ke apa? Nak order ke? Okey. Kalau nak order ke, nak pergi makan ke, silakan. Semua mak nak minta izin ni. Dah tak ada siapa nak makan. Daripada bazir, mak nak sedekah. Jiran kita banyak kat tepi kiri kanan kita. Baik mak sedekah dekat jiran-jiran mak. Macam tu kan? Lepas tu dia orang pun, okey. Kat makan. Dengan ayah-ayah sekali makan. Sedap mak, sedap. Tahu. Dia macam tu je nak ajar keluarga kita ni. Dia dah tahu dah. Kita kalau tak masak dah kan. Dah masak tu dah beri dah. Kalau lepas tu nak sebut masak memang tak ada dah. Jadi dia akan dia akan makan. Jangan marah. Marah tak guna. Ustazah, sekarang ni kan yalah, kalau kita zaman-zaman dulu tak ada kan. Sekarang ni kan dah seperti maklum bahawa tugas rumah tangga memasak ni bukan tugas isteri. Jadi ada yang ambil benda ini sebagai satu yang besar. Bukan tugas kita. Macam mana tu Ustazah? Isu utamanya memang Allah jadikan kita ini sebagai isteri untuk melayan suami dan melahirkan zuriat. Ingat tu, yang utama kita dijadikan isteri ini tugas dia pertama melayan suami, melahirkan zuri. Jadi dalam tu ada tak cakap basuh pinggan? Ada tak? Masak? Ada kan? Tak ada. Tapi kita hidup manusia Allah jadikan setiap pasangan itu adalah pendukung pada pasangan dia. Maknanya kita ni Allah jadikan kita berpasang-pasang, iaitu membantu di antara satu sama lain. Okey, kita katalah tadi dia jadi isteri, ini je. Dia aku layan suami, layan anak budak. Okey. Tapi di sebaliknya pula, kita cuba kata tadi, suami kita keluar cari rezeki. Kita dekat rumah duduk saja-saja. Agak-agaknya otak yang Allah bagi dekat kita ni, yang cergas ni agaknya boleh guna tak?
pun. Boleh guna tak? Boleh kan? Jadi kita gunalah pula. Suami kita dah susah-susah keluar cari rezeki. Apalah salahnya kita guna pula kedekat kita ini, bantu ringankan dia. Dia bagi rezeki, kita tolong masak, kita tolong jaga rumah tangga. Tapi kalaulah tuntutan itu isteri tu bertegas, dia kata, I tak nak masak. I jadi isteri you bukan nak jadi tukang masak you, bukan nak tukang cuci baju you. Contoh kan, I nak layan you saja. Kan, I nak layan you saja. Jadi suami ni tak boleh pukul dia, tak boleh marah dia, tak boleh benci dia. Sebab benda tu kita tak boleh paksa dekat dia. Ini adalah hakikat. Namun kalau suami yang berkemampuan, dia kena siapkan orang ganti, pembantu pada isteri dia. Banyak. Kalau dia tak mampu, dia kena buat sendiri. Sianya. Tetapi tak ada ihsan. Tak ada ihsan. Kita sebagai isteri dia tak ada ihsan. Jadi kita nak kau mana, kita punya pahala. Nak kau mana, punya pahala. Bila kita tak ada ihsan, beban tak suami kita? Beban. Susah hati tak suami kita? Susah. Sakit hati tak dia? Jadi mana dapat pahala kitanya? Kan? Walaupun kita pakai bagi layanan first class kat dia, tengah tu dia lupa lah. Lepas tu dia, bila beban tu tertanggung pada dia balik, dia takkan jadi orang yang ikhlas pun. Jadi bila ikhlas tu tak ada, yang menanggung bukan dia, kita balik yang tanggung. Kan? Faham tak? Jadi ingatlah anak-anak perempuan kita ni cuma kita ingatkan anak-anak kita, baik menantu kita, kita cakap kerja rumah ni jangan jadikan beban. Ustazah, macam dengan anak perempuan, saya cakap dengan anak perempuan, okey, kita ni memang tak wajib pun nak buat ni semua. Tetapi kita hidup, Allah Ta'ala bagi kita rasa kasih sayang. Bila ada rasa kasih sayang, akan adanya ihsan. Ihsan ni lah kita guna. Cuma nak bagi ingat, jangan jadi hamba pada lelaki. Hamba tu maksudnya apa? Semua Dia suruh kita macam orang gaji. Itu tak payah buat lah. Zaman dulu tengah. Maka Tapi yang masih ada. aja. Apa-apa menengking aja. yang benar. Menengking. Tu benda-benda macam tu kena Kena ingatkan anak lelaki juga. betul. Ustazah memang anak lelaki Ustazah kan dah kahwin. Ustazah cakap dengan anak lelaki Ustazah. Yuk, dia nak tengok orang merah tu kan. Yuk, ni mak nak bagi ingat Yuk. Isteri Yuk itu bekerja. Yuk pun bekerja. Jadi mak tak nak dengar Yuk duduk balik kerja, duduk relax, goyang kaki. Isteri Yuk yang bekerja, balik kerja tu bintang tukang kat dapur. Bagi-bagi kerja. Siap kita dengan menantu serah. Kalau ada apa yang tak kena, mengadu juga mak. Mengadu juga mak. Nanti mak betulkan, insya-Allah. Ya. Tapi alhamdulillah, setakat hari ni saya tengok dia memang duduk sebelah rumah Ustazah je pun. Saya tengok kadang dia nak jaga kain, kadang dia tidak kain. Kadang nampak tinjau. Buat apa je? Masak. Kan? Kadang nampak Yom masak. Nanti tu panggil Yom. Kau berak kan? Tuan Yom. Kalau yang lelaki Yom. Anak-anak pun tengok kejauhan, mandikan kejauhan. Okey lah. Alhamdulillah kita tak boleh campur sangat pun. Tak boleh campur sangat pun. Selagi dia tak minta nasihat kita, rumah tangga anak ni, lagi dia tak minta nasihat kita, jangan pandai-pandai. Jangan campur. Kalau dia minta nasihat kita ataupun kita perlu, kita jangan panggil sekali berdua. Panggil anak kita dulu. Jangan panggil menantu kita dulu, panggil anak kita dulu. Macam gitu. Kita panggil anak Ustazah dulu. Bila Ustazah dah habis, kita macam suami Ustazah dengan Ustazah berdebat dengan anak lelaki Ustazah ni, kita berhabis. Lepas tu tengok tak ada perubahan, baru kita panggil menantu pula.
Macam itulah. Kita paling menantu lah. Biasalah budak-budak muda kan dia macam-macam masalah sebenarnya. Jadi kita sebagai orang tua, mana yang perlu je kita campur. Kalau tak perlu, Jangan. biar. Jangan. Jangan. Sebab kita dulu mak kita pun ada campur tak rumah tangga kita? Ada. Kan? Kau sakit ke, kau sihat ke, kau suka ke, kau tak suka ke, kau tanggung. Okey. Jadi maksud dekat sini, kesimpulannya ialah untuk nak mencegah diri kita ini daripada perkara-perkara yang mungkar, ialah serulah diri kita ini kepada amal ma'ruf. Ini ada lagi sambungnya nanti saya sambung. Tapi hari ini setakat ni kita ambil dulu, iaitu topik utama dia apa? Allah suka kita apa? Menarik kepada kebaikan, melarang kepada keburukan. Untuk nak jadi kita orang yang berjaya, Allah Ta'ala kata apa? Kita jadilah orang yang jadi apa orang kata, orang yang pembuka kepada kebaikan, penutup kepada kejahatan. Cukup dua perkara ni kita tanam dalam kepala kita. Supaya kita menjadi hamba yang berjaya di dunia dan di akhirat. Apa-apa pun hasasnya, tunggaknya mesti ada kat kita dulu. Baru yang lain boleh masuk. Itu yang kita, kalau kita sendiri tak ada asas, benda-benda tu tak boleh masuk kat kita pun. Tak boleh masuk kat kita. Macam nak masuk? Dia punya main power tak ada kat kita. Main power kat kita ni yang boleh narik benda tu. Kalau main power kita tak ada, gelap gelita aja, hitam kilat aja. Jadi kalau apa batang pun semua pantul lah, faham. Kan? Jadi kalau kita nak orang ingat kat kita, orang sambung kebaikan kita, kita kena buat dulu. Buat sungguh-sungguh dulu. Nanti bila kita dah mati, insya-Allah benda tu akan mengalir bagaikan air sungai yang kadang-kadang kita tengok kawan-kawan kita pun rasa ingat. Ada je Jumaat ingat untuk nak buat tahniah untuk kita, kan? Nampak sesuatu je dengar kita. Al-Fatihah. Kita kan nak dapat kasih sayang orang bukan senang. Bukan senang nak dapat kasih sayang orang. Kalau kita tak mudah bagi kasih sayang pada orang takkan bagi kasih sayang. Betul? Hidup dunia ni mestilah ada kasih sayang. Kan? Bila kita mudah kasih sayang dengan orang akan mudah sayang nanti. Kadang-kadang kita benda tu macam kita tak fikir pun, kan? Kita tak fikir pun orang boleh hantar Fatihah untuk kita. Siapa kita? Orang nak hantar Fatihah kat kita, kan? Tapi kenapa dia hantar? Sebabnya ialah atas kebaikan yang kita buat di dunia ni dulu, Allah Ta'ala dah cakap kita, kan? Setiap kebaikan yang kamu lakukan atas muka dunia ini, aku akan balas berlipat kali ganda. Inilah dia. Kita buat baik dengan anak-anak kita. Kita hasuh elok-elok anak kita. Kita tak berkira dengan anak-anak kita. Dia dengan itu rezeki kita nanti lepas mati, anak kita tak pernah lupa nak hantar Fatihah kan. Tak pernah lupa nak hantar. Walau sekali pun orang kata sentiasa menghantar Al-Quran surah Al-Fatihah. Sentiasa menyambung kebaikan-kebaikan kita. Ingat mak dia suka buat apa dulu, mak dia suka buat ini, dia sambungkan. Mak dulu suka kawan baik dengan orang ni, dia sambungkan. Mana makcik-makcik yang jadi kawan baik mak dia dulu, dia pergi cari. Dia pergi cari gaya-gaya, pergi cari kawan-kawan mak dia. Sekolah dia bagi raya, bagi batik selai. Tu anak yang baik. Tapi puncanya kita kena mula sama. Jangan kita harap anak kita je nak baik dengan kita. Buat baik dengan kita. Kita sendiri tak pernah nak buat baik dengan anak kita. Asyik berkira je kita dengan anak kita. Mentang-mentang kita mak. Kan? Mentang-mentang kita mak, kita kata kita je bagus tak? Kita ada toleransi dengan anak-anak kita. Macam contoh dalam rumah tangga kita je dengan anak-anak, kan? Sebenarnya bila kita sikap tak berkira dengan anak-anak kita, insya-Allah anak kita dia takkan berkira. Dia takkan berkira. Tapi kalau kita asyik berkira dengan anak kita, selai baju kita nak kira, contoh, kita lagi berkira. Jadi kita
tunjukkan dulu sikap kita dengan anak-anak kita. Bukan manjakan, tapi kita tunjuk sikap yang baik. Bila kita tunjukkan sikap yang baik, anak-anak kita tak aku pun tak kira. Lepas tu dia pun takkan berkira. InsyaAllah apa-apa pun, segala apa yang baik lalu ialah tak ada lain hanyalah untuk mendapat redha Allah. Kalau kita nakkan redha Allah, kita kena usaha, bukan duduk diam saja. Okey. Ada soalan tak? Meminit ke? Meminit ke? Sebenarnya dah 15 minit dah. Tak apa rasa dah. Bolehlah terus kita. Okey. Jadi apa-apa pun Ustazah ucapkan, Ustazah doakan kita semua kita dirahmati Allah, diberkati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna kama rabbawna shighara wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana bi husnil khatimah wa la tutim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna muqimas salat min dhurriyyatina. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana